Ada suatu perkataan yang disebut sebagai salik. Dari segi bahasa, salik ni makna dia orang yang berjalan lah. Tapi dalam perbincangan tasawuf, salik ini maknanya hati yang berjalan di atas jalan Allah. Orang tu ketika dia berzikir, dia berjalan di atas jalan Allah. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Ayat 143 suratul A'raf. Ayat yang kita baca ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjemput Nabi Musa supaya bermunajat kepadanya di Bukit Turi Saina. Allah Ta'ala boleh suruh Nabi Musa bermunajat di rumah dia. Doa, berzikir, bertasbih dalam rumah boleh. Tapi sengaja Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya bermunajat di satu tempat yang lain. Kita panggil beralih angin. Beralih angin di luar daripada kampung dia, di suatu puncak bukit yang tinggi. Ini semua mempunyai rahsia-rahsia fokus hati. Tempat yang di luar daripada kebiasaan kita. Tempat tinggi yang mempunyai tekanan yang kuat. Tempat yang jauh daripada orang, yang sunyi. Ini ada pengaruh dia dalam menentukan perjalanan hati ketika dia berjalan di jalan Tuhannya. Dalam istilah tasawuf, ada suatu perkataan yang disebut sebagai salik. Dari segi bahasa, salik ni makna dia orang yang berjalan lah. Tapi dalam perbincangan tasawuf, salik ini maknanya hati yang berjalan di atas jalan Allah. Orang tu ketika dia berzikir, dia berjalan di atas jalan Allah. Siapa dia berjalan atas jalan Allah? Rohani dia. Cerita ni cerita bab rohani. Rohani ni lain daripada fikiran. Rohani ni lain daripada perasaan. Dia lebih haluh lagi, lebih tinggi lagi. Dan bukan dalam semua keadaan kita dapat
berhubungan dengan rohani kita, ataupun kita dapat faham bicara kita, bicara rohani kita tu sepanjang masa kita dapat faham? Tak. Kerana dia berada dalam lapisan yang lebih ke dalam, kita hanya faham dia berbicara setelah tersingkapnya beberapa hijab. Jadi ketika belum tersingkap hijab tadi, percakapan dia kita tak faham, kita tak dengar waktu tu. Dah waktu belum tersingkap hijab tu, kita dengar siapa bercakap. Ketika belum tersingkap hijab itu, yang kita dengar adalah fikiran kita bercakap, ataupun perasaan kita bercakap, ataupun nafsu kita bercakap. Kerana hening ni dia lebih berada di sebelah kulit, berada di sebelah luar, lebih mudah kita temui berbanding dengan kita nak mencari rohani kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita cerita yang detail tentang munajat Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya adalah nak menerangkan tentang bagaimana kita nak mencari rohani kita, kita nak mendengar dia berkata-kata. Untuk apa kita nak tu? Kerana dia lebih dekat. Dalam entiti diri kita yang banyak, dia lebih dekat kepada Tuhan, dianggap sebagai wakil Tuhan, kerana dia dijadikan daripada cahaya, sebagaimana malaikat juga, malaikat makhluk yang ta'ah ini dijadikan daripada cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa bermunajat 30 malam. Wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa bermunajat 30 malam. Lepas itu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tambah lagi 10 malam, jadi 40 malam. Apa makna tambah? Tambah ni makna dia buat dulu 30 malam, dekat nak habis baru dia beritahu kena tambah lagi 10 malam, maka jadi 40 malam. Soalan kita nak tanya, kenapa Allah tidak beritahu kepada Nabi Musa direct daripada awal lagi, kau mesti bermunajat 40 malam? Tak. Allah Ta'ala kata 30 malam. Wa'adna Musa 30 lailatan, 30 malam dulu. Wa atmamnaha bi'ashrin, lalu kami menyempurnakan dia 10 malam. Fatamma miqatu rabbi 40 lailatan, maka dia Nabi Musa itu telah menyempurnakan di miqat Tuhannya selama 40 malam. Maknanya ialah yang 30 malam pertama tu diberitahu awal supaya ready betul-betul. Maka hamba yang nak cari keredaan Allah boleh ready. Okey. Bila habis ready ni, Tuhan tambah lagi 10 malam tanpa diberitahu terlebih awal. Ini ujian. Kat mana ujian? Bahagian penghujung ujian ini boleh mengganggu kesempurnaan. Allah Ta'ala tak kata 40 malam, 30 malam. Lepas tu tambah pula 10 malam. Jadi kalau orang yang ada kepentingan, dia akan kata, ya Allah, tambah pula 10 malam lagi. Dah anak bini aku nak makan apa? Tak. Allah Ta'ala cerita dia tambahkan lagi 10 malam. Fatamma, lalu Nabi Musa menyempurnakan semua tempoh itu, walaupun 10 yang terakhir bukan dalam keadaan dia ready, tapi dia cancel semua. Kerana yang bahagian 10 malam yang terakhir ini, yang merupakan pelengkap,
yang merupakan kesempurnaan kepada munajat, inilah yang akan membawa kepada klimaks. Kat situ ada satu rahsia yang besar. Okey, kita tunggu 10 malam, tak ada masalah. Kita kosongkan lagi 10 malam ini supaya kita akan betul-betul dapat menemui klimaks dia. Ini rahsia. Jadi kita perlu memahami bahawa kesempurnaan itu dia berada di dalam ujian yang berlapis-lapis. Maka Allah Ta'ala pun ceritalah. Kita pun nak tahu juga bila Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bermunajat selama 40 malam, apa yang Nabi Musa lakukan dalam masa 40 malam tu? Ataupun apa yang Nabi Musa dapat dalam masa 40 malam tu? Kita nak tahu yang tu. Dapat apa? Jawapan dia ialah Nabi Musa dapat yakin. Yakin ini benda yang duduk dalam hati. Yakin bukan duduk dalam fikiran. Yakin bukan duduk dalam perasaan. Yakin duduk dalam hati. Soalannya, kat mana hati itu? Tempat yang menjadi tempat duduknya yakin, tempat tu kat mana? Hak ni alam ghaidah di dalam diri kita. Maka Allah Ta'ala cerita, apabila Nabi Musa datang kepada miqat kami, Nabi Musa naik bukit Turi Saina seorang diri. Dia meninggalkan Hawariyun, pengikut dia yang setia, kat bawah. Naik bukit Turi Saina seorang diri ni bukan macam naik bukit Batu Cave tu. Nak sampai ke tempat tu mesti melalui bukit-bukit yang lain dulu. Mesti melalui bukit-bukit yang lain dulu. Bukit tu berduduk belah dalam sana. Kat mana tempat yang dia perlu berhenti? Hari ni kalau kita pergi ke tempat tu, orang sudah tanda. Kat mana lokasi dia, kita tahu, orang tanda. Dan sudah ada jalan. Pada waktu Nabi Musa nak mendaki bukit Turi Saina, kat mana tempat yang dia perlu berhenti untuk dia bermunajat kepada Allah? Jawabnya, Allah pandukan kepada dia kat mana tempat yang Tuhan nak tentukan dia bermunajat di situ. Allah Ta'ala perintahkan hambanya, Allah Ta'ala pandukan kepada hambanya. Ini kita kena yakin. Bila kita berada di atas jalan Allah, tidak ada apa yang dinamakan buntu, tak ada. Tidak ada apa yang dinamakan kurang pasti, tak ada. Tidak ada apa yang dinamakan sebagai tidak yakin. Orang yang berada di atas jalan Allah, di atas satu pekerjaan yang dia lakukan dengan pasti, dengan yakin. Walaupun orang kata dia gila ataupun apa sahaja. Sebab apa? Kerana itu adalah suatu perjalanan hati yang jelek. Allah Ta'ala cerita, apabila Nabi Musa berada di atas bukit Turi Saina, miqatina. Bukit Turi Saina ni luar besar. Berada di atas satu point yang disebut miqatina. Miqat tu, wa kallamahu rabbuhu, maka berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa. Sebab apa Allah Ta'ala cerita-cerita ni dalam Quran? Nak suruh kalau boleh biar hati kita juga berada di atas posisi itu. Hubungan hamba dengan Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Kita baca sifat 20. Allah Ta'ala itu sami'un, basirun, mutakallimun. Maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Untuk apa kita belajar yang ni? Untuk kita berhubungan bagi menghasilkan keyakinan yang padu. Maka Allah Ta'ala cerita dia berkata-kata dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berkata dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa kata apa?
Nabi Musa minta satu perkara. Yang Allah Ta'ala cerita Nabi Musa minta ni adalah kemuncak permintaan Nabi Musa alaihi salam. Kemuncak permintaan Nabi Musa bukan rezeki yang banyak. Kerana kita guna rezeki terbatas. Kemuncak yang Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala bukan sihat. Kerana kita nak pakai sihat, kita terbatas. Kemuncak yang Nabi Musa minta daripada Allah Ta'ala bukan anak yang ramai, pangkat yang besar, pengaruh yang hebat, sanjungan orang. Tak. Kemuncak yang Allah cerita dalam Al-Quran, kemuncak yang Nabi Musa minta daripada Allah ialah nak tengok Allah. Maksudnya Nabi Musa mencari keyakinan yang paling tinggi sekali kalau boleh. Inilah yang disebut sebagai ma'rifatullah. Jadi Nabi Musa kata, arini Rabbi arini anzur ilaika. Hei Tuhanku, perlihatkanlah kepada aku nak melihatmu. Allah Ta'ala jawab, qala lan tarani. Engkau selama-lamanya tidak akan dapat melihat aku. Tak akan dapat lihat zat Allah walaupun dengan mata hati. Walaupun kamu nak cari keyakinan yang setingginya, kamu nak keyakinan yang paling tinggi sekali, kamu tidak akan dapat melihat aku walaupun dengan mata hati. Tak boleh. Walakin inzur ilal jabali, tetapi lihatlah kepada bukit, kepada gunung ni. Lihatlah kepada gunung. Gunung boleh dilihat bukan setakat dengan fikiran. Gunung itu boleh dilihat dengan mata fizikal ni. Adakah pandangan yang dilihat oleh mata fizikal ini boleh menyampaikan kepada keyakinan yang kita nak? Keyakinan itu keyakinan yang tinggi. Jawabnya, Allah Ta'ala jadikan fizikal, dia berhubungan, berkait dengan hati. Fizikal jasad, hati benda batin, tapi dia ada connection. Maka dia boleh menyampaikan kepada hati. Begitulah juga fikiran. Begitulah juga perasaan. Fikiran bukan berjasad, perasaan bukan berjasad, tetapi dia juga, kedua-duanya ini bersambungan dengan hati. Maka kedua-dua ini, fikiran dan perasaan, boleh menyampaikan kepada keyakinan yang kemuncak. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tengok kepada gunung. Tengok dengan mata. Cukup tak tengok dengan mata ni? Cukup tak untuk menghasilkan keyakinan? Allah Ta'ala kata, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Sekiranya engkau melihat bukit itu kekal di tempat dia, nescaya engkau akan dapat melihat aku. Allah Ta'ala kata, فَسَوْفَ تَرَانِي, nescaya, tapi tak akan dapat. Allah Ta'ala buat perbandingan untuk memberi faham suatu perkara yang sukar difahami, dengan pinjam gambaran pada perbandingan itu menyampaikan kepada faham. Diri kita ni, dia ada satu kekuatan kias, analogi. Kekuatan ni kalau kita guna boleh menjadi faham. Faham itu boleh menduduki tempat yakin yang tinggi yang Allah Ta'ala bekalkan. Kekuatan itu Allah bekalkan, kamu mesti gunakan. Maka Allah Ta'ala buat perbandingan. Okey. Sekiranya gunung itu dapat berada kekal di tempat dia, nescaya engkau dapat melihat aku. Gunung tu kekal tak? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Apabila bertajalli oleh Tuhannya pada bukit itu. Ulama hurai dengan makna, apabila bertajalli oleh sifat Tuhan, sifat keagungan Tuhan pada bukit itu, Allah menjadikan bukit itu pecah.
Pong, pecah. Bila bukit pecah, kalau satu batu kena atas kepala boleh jadi mati. Satu batu kena atas kepala boleh jadi mati. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan bukit yang besar itu pecah menjadi hancur lebur macam debu. Terpelihara Nabi Musa daripada sebarang mudarat. Nabi Musa jadi selamat. Jadi bila Nabi Musa jadi selamat, Nabi Musa duduk dalam pelajaran memahami keyakinan. Sebab hati itu duduk dalam keadaan nak belajar pelajaran keyakinan. Hati itu bukan berada dalam posisi sombong ataupun takabur ataupun angkuh. Kalau duduk dalam posisi sombong ataupun takabur ataupun angkuh, hijab tak terbuka, hati itu tidak boleh nak mempelajari pelajaran tauhid. Jadi apabila Allah Ta'ala mentajalikan keagungannya, perkataan tajalli ni dalam makna dia, kerana semua yang ada atas muka bumi ini adalah mentajalikan keagungan Allah, mencerminkan, mempamerkan, menjadi manifesto yang mencerminkan kepada keagungan Allah. Apabila hal itu berlaku, wa kharra Musa sa'iqa, maka tersungkur Nabi Musa pengsang. Nabi Musa jadi pesang. Pesang ni kerana diri berada dalam keadaan mempelajari, rohani berada dalam keadaan mempelajari pelajaran yang dia nak belajar, maka dia dapat apa yang dia cari. Laksah kata, janganlah kita katakan gunung terpecah. Kita berzikir nak buang sifat malas. Kita berzikir nak buang keluh kesah dalam diri kita, pun kita terlena, tertidur. Kita tengah nak marah kat satu orang, kita pun berzikir, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah, tertidur. Kita duduk lagi dengan satu orang, kita rasa terselik, rasa marah tu dicelah-celah dalam hati kita ni. Istighfar tak jadi, istighfar tak hilang juga. Rasa sakit hati itu terselik kat dalam ni. Kita pun duduk ambil semayang sunat, duduk persila. Kita mau pejang mata 1 jam. Zikir. Sebab apa? Kerana setengah jam kita berzikir tengah bawa kereta, rasa sakit yang tersemak dalam hati tak hilang. Setengah jam dah zikir, tak hilang juga. Kita berzikir sambil bawa kereta, sambil driving kereta, maka sekarang kita nak fokus. Kita pejam mata, zikir 1 jam. Belum 1 jam terlena dulu. Sebab apa jadi macam tu? Kerana memang sistem dia. Sistem dia nak menerangkan bahawa fikiran kita lemah. Dan di dalam lapisan fikiran diri kita itu lemah, di sana ada lapisan diri yang lebih kuat lagi, yang dinamakan dengan nama ruhani. Ketika diri kita yang lemah ini, fikirannya sudah berhenti daripada bekerja, rohani itu masih terus boleh bekerja. Sebab tu bila kita berzikir, kita terlena dalam zikir. Masa kita berzikir, lepas tu kita terlena dalam zikir, untuk kita memperoleh ketenangan, ada tak sesuatu yang sedang memproses, berpotensi buat kerja dia dalam diri kita? Ada tak? Ada. Apa benda-benda tu? Rohani. Bila kita berzikir, kita terlena tengah berzikir, kita tertidur, kita boleh fikir tak? Kita tak boleh fikir. Masa tu orang cakap sebelah kita, ataupun kita pasang ceramah agama,
Masa tu kita boleh tangkap ada apa isi orang cakap tu? Tak boleh. Tapi lepas pada tu kita jaga daripada lena itu. Dan sebelum kita jaga tu ada mimpi. Kita mimpi, kita jaga sedar. Mimpi ni disebut dengan nama lataif. Kenapa mimpi tu datang ketika kita terlena dalam waktu kita berzikir sebelum kita jaga. Ini nak menekankan rohani itu bekerja pada waktu akal sudah berehat. Terlena tu akal berehat. Tapi rohani tu bekerja. Sebab tu ada mimpi. Jadi Nabi Musa alaihi salam dalam pelajaran, dia nak memperolehi keyakinan masa kejadian gunung Turi Sinai itu pecah, dia rebah tersungkur, dia pengsang. Pengsang ni maknanya akal berfungsi dah. Masa pengsang akal tak berfungsi dah. Tapi Allah Ta'ala menyebut falamma afaqa qala subhanaka. Bila Nabi Musa sedar daripada pengsang dia, Nabi Musa berkata, Maha suci engkau ya Allah. Bila Nabi Musa sedar daripada pengsangnya, Nabi Musa berkata, Maha suci engkau ya Allah. Perkataan Maha suci engkau ni ya Allah, subhana maknanya kesimpulan daripada pelajaran yang rohani kutip ketika jasmani itu sedang off. Maknanya masa pengsang tu, hati duduk dalam pelajaran yakin lagi. Bukan dia pun tidur bersama dengan fikir yang tidur dah. Jadi bila pengsang itu memang fikiran tidur, rohani tidak tidur. Bila dia jaga daripada pengsang, dia terus berkata. Kata-kata itu nak menghuraikan pelajaran apa yang dia kutip waktu dia pengsang. Dia bangkit, dia sedar daripada pengsang, dia berkata subhanaka. Nak menghuraikan pelajaran ta'ajub yang rohani saksikan kebesaran dan keagungan Allah waktu jasmani itu berada dalam pengsang. Rohani tidak off, masa fikiran off ketika kita sedang tertidur waktu berzikir. Dan contohnya ketika Nabi Musa sedang pengsang, ketika bermunajat kepada Allah. Bila Nabi Musa sedar, Nabi Musa kata subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maknanya kalau nak dibilang takjub kepada kebesaran dan keagungan Allah, tidak terbilang banyak. Cuba bilang 100. Bilang. Lepas 100 ada lagi, kena tambah lagi. Okey, bilang tanda keagungan Allah 1000. Bilang sampai 1000. Ada lagi. Tak terbilang, tak terhitung. Lemah lidah dia nak hitung satu. Maha luas kurniaan keagungan kebesaran Allah. Bila lidah kita lemah nak sebut satu-satu tu, disimpulkan dalam ungkapan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Pertama Nabi Musa bila dia sedar, dia kata subhanaka, maha suci engkau. Sebab apa engkau? Engkau ni seolahnya nak menjelaskan tentang tawajuh. Seolahnya, engkau ni maknanya seolahnya ada kat depan. Kalau duduk jauh, kita panggil dia. Tetapi kerana ada kat depan, engkau. Tawajuh tu. Subhanaka, lambang kepada Nabi Musa terus bertawajuh dalam pelajaran dia nak cari keyakinan. Walaupun dia sudah pun sedar daripada pengsang dia. Subhanaka, maha suci engkau. Yang kedua, tubtu ilaika. Yang kedua, aku bertaubat kepada-Mu ya Allah. Tawajuh lagi tu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku menjadi orang yang awal-awal beriman. Baik. Masa ni Nabi Musa kata aku jadi orang yang awal beriman. Dan sebelum ni
tak jadi orang yang awal beriman lagi ke? Nabi Musa masa ni dia berkata, waktu dia bermunajat, dia tua dah. Masa muda Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, waktu tu tak beriman lagi ke? Bukan tak beriman, beriman dah. Kalau tak beriman tak pergi tegur Fir'aun. Beriman dah. Tapi waktu tu belum sampai tahap awalul mukminin. Mukminin tak sampai lagi awalul mukminin. Sekarang baru sampai tahap awalul mukminin. Bila tu? Setelah tua baru boleh sampai kepada awalul mukminin. Apa makna awalul mukminin? Orang yang awal-awal beriman. Maksud orang yang awal-awal beriman itu ialah bukan orang yang dari sudut sejarah kronologikalinya saya orang pertama sudut sejarah. Bukan gitu dah. Sebelum ni Nabi Ibrahim dah beriman. Sebelum ni Nabi Nuh dah beriman. Kenapa Nabi Musa kata wa ana awwalul mu'minin, saya jadi orang yang awal beriman? Makna apa? Makna yakin itu sudah berada pada suatu kedudukan yang penuh, semacam duduk saf pertama di kalangan orang yang beriman. Depan sekali. Bukan dari segi sejarahnya, dari segi keyakinan itu menjadikan duduk depan sekali, dekat sangat dah. Bila dapat? Ketika bermunajat di Turi Saina. Ketika berdepan dengan Fir'aun, tak dapat lagi hak ni. Berdepan dengan Fir'aun itu cerita manusia dengan manusia. Ketika menyeberangi Laut Merah tu beriman, tapi tak dapat lagi awalul mukminin. Beriman tak? Kali tidak beriman, kali tidak yakin, tidak litah Laut Merah. Melintasi Laut Merah tu maknanya ada yakin dah. Tapi itu bukan macam pelajaran munajat. Yakin. Maka litahlah Laut Merah disertai dengan rasa takut mati. Tajaruk kurang kat situ. Pengosongan bersih 100% kurang kat situ. Kerana ada disertai dengan rasa takut mati kerana Fir'aun kejar ke belakang. Tapi dalam bab munajat ini tidak ada apa-apa. Tidak dikeranakan oleh kerana itu, tidak disebabkan oleh sebab itu, tetapi kerana sayang dan kasih kepada Allah, maka nak kenal Allah kepada mencapaikan tahap yakin yang setinggi-tingginya. Ini perjalanan rohani. Macam mana rohani hati boleh jadi yakin setinggi-tingginya? Apabila rohani itu mendaki. Tasawuf bubuh istilah mi'raj. Dia mendaki. Keyakinan ini tidak boleh dibuat-buat. Keyakinan ini tidak boleh dibuat-buat. Nak lakonkan keyakinan tak boleh. Walaupun seorang itu dia ada banyak ilmu, tapi dia tak yakin dalam perjalanan hidup dia. Dia nak buat yakin kerana bersandarkan kepada banyak ilmu yang dia miliki. Tak jadi juga. Seorang yang yakin, walaupun pendidikan dia rendah, dia boleh hadapi, walaupun dengan pendidikan dia yang rendah itu menjadikan dia tidak boleh huraikan kenapa dia buat begitu. Tapi dia tahu perbuatan dia itu, dia yakin, dia buat walaupun orang tanya kenapa, dia tak boleh jawab. Hati yang padu, ini bukan boleh dibuat-buat. Dia berlaku kerana dia mendaki ke tempat ke tangga yang lebih tinggi. Maka dia melihat keindahan yang lebih banyak. Maka dia merasai kepuasan. Hati itu merasai kepuasan. Hati yang merasai kepuasan itu, dia memiliki keberanian.
keberanian itu diterjemahkan hasil daripada keyakinan yang dia perolehi. Jadi bila kita belajar cerita Nabi Musa alaihissalam ini, wa ana awwalul mu'minin, dan aku jadi orang yang awal beriman. Bila Nabi Musa dapat? Masa munajat. Bila Nabi Musa munajat? Masa zaman dia tua dah. Maknanya pelajaran yakin ni pelajaran yang payah, yang tidak mudah diperolehi. Digambarkan dalam cerita Nabi Musa, bila tua baru dapat pelajaran yakin ni. Pelajaran hati. Jadi benda ni di Mi'raj, maka ulama menyebut bahawa sesungguhnya perjalanan hati itu dia mesti terarah kepada keagungan Allah. Hati berjalan di atas jalan uluhiyah, supaya jiwa dan juga perasaan dan fikiran dapat berjalan di atas jalan rububiyah. Mengadak dua ni, terhasil tawajuh. Bila terhasil tawajuh, lahirlah keyakinan tadi. Cerita Nabi Musa bermunajat kepada Allah ni cerita yakin. Dalam cerita ni tidak diceritakan Nabi Musa zikir apa. Dia cerita hati. Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala nak tengok Allah, hati. Dan zikir apa yang Nabi Musa baca? Tidak diceritakan. Maknanya cerita ni dia suluh belah dalam bagaimana sifat dan tabiat rohani yang kita perlu kenal. Dan ini suluh ke dalam hening ni melangkaui suluh kepada lidah zikir apa. Makna apa tu? Maknanya bila hati sudah mendaki, maka dia menjadi padu. Sinilah kita perlu, bila kita berzikir, kita menghayati makna zikir. Supaya rohani tadi dia boleh mendaki, dia naik. Dia tidak naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Zikir itu perlu dihayati. Penghayatan kepada maknanya, itulah yang menghalang dia daripada jadi hang, tersangkut. Tapi bila kita berzikir, kebanyakan bila kita berzikir, melayang, hanyut. Kita rasa kita berzikir dah, banyak dah berzikir. Tapi kita hanyut, maknanya lekat hang dalam lautan fikiran ataupun lautan perasaan. Maka rohani itu tidak boleh meneruskan pendakian dia ke tempat yang lebih tinggi. Tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi. Tak nak capai. Maka disitulah di antara yang menghalang kita memperoleh ketenangan dan keyakinan. Jadi marilah kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Musa bermunajat kepadanya di Bukit Turi Sainah, bukan sekadar nak paparkan cerita sejarah yang berlaku kepada kisah Nabi Musa. Tak. Lebih daripada itu adalah nak membentangkan satu perjalanan keyakinan yang kita mesti lalui. Sifat, tabiat, lenggang-lenggok perjalanan keyakinan itu macam mana? Mesti kita melalui dengan perjalanan yang sebegitu sifatnya, sebegitu lenggang-lenggoknya. Macam Nabi Musa. Maka mudah-mudahan kita memperoleh keyakinan yang tinggi juga. Kita memperoleh keyakinan yang tinggi juga. Kerana sifat perjalanan itu betul. Sebagaimana yang dipaparkan melalui tauladan sifat perjalanan keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Musa itu berjalan di atas jalan dia. Maka marilah kita melihat bahawa cerita kita ni sangat halus, sangat dalam makna dia. Cerita bakti. Dan inilah yang membawa, yang menyelamatkan kita apabila kita diuji dalam kehidupan ini, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang yakin, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tidak takut, dalam keadaan yang tidak gentar, dalam keadaan sayang, nak sungguh-sungguh. Dan bukannya sayang itu melekat pada dunia.
dan juga pada kehidupan yang sempit ini. Dan rasa dapatlah kita mudah-mudahan memahami kisah ini untuk kita renung dan kita baiki lagi perjalanan zikir kita, perjalanan ibadat kita, supaya rohani kita itu dapat berjalan dengan cara yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.